لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam Barisan Ahli Jurukuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, memberikan hidayah dan taufik untuk kita melakukan ketaatan dan kebaikan serta meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah dan Rasul-Nya. InsyaAllah pada pagi ini saya ingin berkongsi hadis Nabi SAW. Cuma saya nak minta izin untuk keluar topik daripada topik yang selalu kita kongsikan. Sebenarnya saya sekadar nak kongsi dengan tuan-tuan terhadap apa yang dibangkitkan dalam beberapa minggu yang lalu tentang hadis 40 yang kita semua maklum bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia nak masukkan silibus hadis 40 ini dan diajarkan kepada pelajar-pelajar muslim di sekolah-sekolah. Hadis 40 ini merupakan hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Satu kitab kecil yang sangat popular yang dipelajari kitab ini di seluruh dunia Islam. Contoh, pergilah mana-mana dunia Islam mesti akan jumpa maksudnya di pusat-pusat pengajian Islam di seluruh dunia ini mesti akan memasukkan hadis 40 Imam Nawawi ini ataupun dipanggil Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Nawawi. Ini mesti antara silibus yang wajib didedahkan, diajarkan kepada pelajar-pelajar. Kita di sini pun di pondok-pondok, di sekolah-sekolah agama, saya dulu mula terdedah dengan 40 hadis An-Nawawi ini pada tingkatan 1. Dan kami masa itu diajar dan disuruh hafal dan dibuat pertandingan, macam pertandingan hafal Quran tu lah. Semua hadisnya ada 42 hadis. Dan kemudian bila pertandingan nanti ditebuk baca, sebutkan hadis ke-10. Itu yang cabaran dia tu ya. Dan hadis 40 Nawawi ini Imam Nawawi himpun 42 hadis semuanya, dan hadis-hadis yang 42 ni semuanya hadis yang berat-berat. Hadis yang berat untuk kita fahami. Dia ringkas, taklah panjang sangat. Habis panjang pun satu muka surat saja. Tapi bila kita nak hurai tu, siapa yang mengajar akan terasa dia punya weight dia tu. Dia tak macam hadis yang 40 yang saya hurai kat tuan-tuan tu. Yang tu saya terasa ringan. Kita baca cuma kita faham cerita, kita pastikan bukan Israiliyat, bukan hadis rekaan tentang kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Okey, selesai. Dan cari pengajaran yang sesuai. Tapi hadis 40 ni saya pernah mengajar sekali di satu surau, memang terasa berat nak persediaannya dan sebagainya itu. Dan kita tahu timbul polemik beberapa minggu yang lalu tentang hadis yang ke-8. Siapa yang jumpa hadis ke-8 ni? Setakat yang saya tahulah ada seorang peguam muslimah ni, tapi saya lihat pemikirannya agak cenderung pada Islam liberal. Dia kata tengok kalau ajar hadis ke-8 ni mungkin akan ada masalah nanti. Takut-takut nanti murid-murid Islam cenderung untuk memusuhi non-muslim. Dia mention hadis ke-8. Dan dia sebagai muslimah tentu dia boleh akses benda ni. Kalau non-muslim dia tak mampu nak akses sangatlah. Dia mampu akses, dia jumpa PDF hadis ke-8 tersebut dengan terjemah. Kalau lepas ni saya akan dedahkan hadis ke-8 tu, dan saya fikir tuan-tuan pasti akan setuju dengan saya. First time ataupun pandangan pertama tuan-tuan setelah mendengar hadis ni, saya fikir tuan-tuan macam akan setuju dengan pandangan peguam tersebut. Dan ini juga pandangan saya masa mula-mula baca hadis ni, iaitu hadis ke-8 ni riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma.
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah, mengaku Allah sebagai Tuhan, mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul, juga menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Maksudnya masuk Islam. Jika mereka telah melakukan demikian, orang kafir tersebut yang diperangi itu, maka terselamatlah nyawa mereka dan harta mereka daripada saya sebagai ketua negara. Maksudnya kalau mereka tak Islam, kita faham di sini nyawa mereka tak selamat dan harta mereka boleh dirampas dalam sebagai harta rampasan perang. Mereka masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah, solat, zakat, maka tak ada keperluan untuk mengganggu nyawa dan juga harta mereka. Illa bihaqqil Islam, melainkanlah kalau mereka ada buat benda-benda yang melanggar hak agama Islam, barulah ada tindakan. Walaupun dia Muslim, tetap kena tindakan. Contohnya kalau dia mencuri, ada hukum hudud, kena potong tangan walaupun dia Muslim, ya? Dan lain-lain. Kalau dia enggan bayar zakat, maka hak Islamnya boleh dipaksa keluarkan zakat. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan selebihnya urusan mereka, selebihnya hati mereka ikhlas ke tak ikhlas ke, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak tulis kat sini sebab saya nak buat penjelasan dalam tempoh yang ada ini. Betul ke kefahamannya macam tu? Ya. Bila benda ni dibangkitkan, tambah di zaman media sosial, zaman di mana maklumat meletus tanpa dapat dikawal, ya, maka saya fikir pada pagi ini saya nak bagi kesempatan untuk saya terangkan. Jadi saya nak bawa ke ni, ya, boleh cabut kan? Boleh cabut. Saya cabut. Baik. Oh, okey dua. Oh, ni boleh juga. Okey, pertama sekali saya nak tulis dulu hadis tersebut, iaitu saya tulis teks hadis tu, Umirtu, lama tak tulis kat whiteboard ni. Okey, umirtu an uqatilan nas. Saya tak tulis panjang lah, saya tulis yang penting saja. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Okey. Jadi yang kita nak highlight ni adalah di sekitar sini. Umirtu an uqatilan nas. Sampai sekat ni, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Okey. Kalau kita lihat hadis ni, maksud dia jelas. Saya, kata Nabi, diperintahkan. Siapa yang perintah Nabi? Bukan sahabat, bukan sesiapa. Kata ulama, bila Nabi kata saya diperintahkan, itu kita terus faham yang perintahkan itu adalah Allah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Manusia itu orang kafir, sehinggalah manusia itu mengucap dua kalimah syahadah, masuk Islam maksudnya. Okey. Di sini bila sekali kita tengok, maknanya Nabi ni pernah Allah Ta'ala suruh dia supaya memerangi orang kafir. Sampai bila kena perang? Sampai mereka masuk Islam. Maksudnya selagi mereka tak masuk Islam, maknanya boleh terus diperangi. Boleh apa-apakan nyawa mereka, boleh dirampas harta mereka. Ini yang dibangkitkan oleh peguam tersebut. Ya, saya fikir tuan-tuan yang kalau ikuti siapa yang peguam tu, tuan-tuan akan tahu namanya siapa. Dia popular juga kat Malaysia ni. Pakai tudung labu dan sebagainya kan. Tapi pemikirannya macam tu. Jadi kita kena selesaikan masalah ni. Betul ke macam ni? Dan sebenarnya saya cakap terang lah, inilah antara hadis yang digunakan oleh IS
puak-puak yang memperjuangkan Islamic State, yang bunuh orang, yang tak setuju dengan mereka, mereka tangkap bunuh. Orang kafir je, nampak-nampak je, ni mereka kata kita kena jihad lawan mereka. Jadi tuan-tuan perasan tak bahawa kalau kita amalkan hadis ni semata-mata, pertama sekali kita akan tuan-tuan nampak apa? Bila Nabi kata Allah perintahkan dia memerangi orang kafir sampai mereka masuk Islam, bukankah di situ ada unsur paksaan? Maknanya kita pergi kat orang kafir, masuk Islam tak? Saya tak mau, saya sudah itu agama nenek moyang saya. Dia tak mau. Bila tak mau kita kena perang dia. Macam tu ke yang kita faham? Kita pergi mall lagi kan? Jumpa Acong ke Mutu Sami ke? Pagi tadi saya sudah belajar satu hadis, saya mau amalkan sunnah Nabi. Apa dia? Ini. Dia tak mau, kita pun marah, kita pegang tenggok dia. Kita pun tarik dia terjatuh di atas lantai. Masuk Islam. Sehingga kamu mengucap dua kalimah syahadah. Bukankah pertama sekali, ini saya setelah isu ni berbangkit saya pun diilhamkanlah oleh Allah Ta'ala, Isnad kena selesaikan masalah ni. Sebab selalu kalau saya kuliah di mana-mana, orang akan tanya, benda yang saya memang tak sangka, selalu orang akan tanya. Maksudlah baru ni yang pergi ustaz hukum pergi Al-Ula dekat Saudi tu, lawat tempat, pun orang tanya juga. Jadi saya pun rujuk dua buku, iaitu pertama buku Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, iaitu Al-Jihadu fil Islam. Maksud dia, buku dia bertajuk Jihad di dalam Islam. Dan satu lagi buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Fiqhul Jihad, Fiqh Jihad. Dengan kesimpulan mereka lah saya kongsikan dengan tuan-tuan. Jadi pertama sekali, isu yang timbul adalah paksaan. Bolehkah kita paksa? Pertama sekali, dalil ini, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sahih. Bila sahih, memang jadi hujah untuk kita faham dan kita amalkan. Cuma bila kita nak faham hadis ni, timbul satu isu pertama, iaitu isu dia bercanggah dengan konsep la ikraha fid din dalam Al-Quran. Jadi pertama sekali kita ambil yang ni lah. Poin pertama, la ikraha fid din. Ini ayat Quran. Surah apa ustaz? Saya pun tak ingat. Surah Al-Baqarah. Tapi ayat apa saya tak ingat. La ikraha fid din. Ini saya fikir tuan-tuan semua sudah pernah mendengar banyak kali. Pertama sekali saya nak terangkan dulu bahawa tabiat untuk kita memahami satu hukum syarak itu tidak memadai kita faham dengan semata-mata satu ayat Quran atau satu hadis. Kalau siapa yang belajar syariah, antara pengajian syariah ni, pelajar akan didedahkan dengan satu subjek fiqh muqaran namanya, fiqh perbandingan 4 mazhab. Dalam fiqh ini dia bukan satu benda yang mudah. Sebab kalau kita belajar mazhab Syafi'i pun kita rasa susah antara sebabnya kita nak faham dalil. Bila belajar 4 mazhab, lagi banyak dalil kita kena faham. Dan kita akan nampak antara benda dan trend yang selalu ulama akan buat adalah nak mengeluarkan satu hukum. Benda tu hukumnya haram ke, halal ke, wajib ke dan sebagainya. Dia tak akan menggunakan satu dalil saja. Dia akan guna banyak dalil yang ada dalam Quran dan hadis. Mereka akan cari yang berkaitan dengan topik tersebut dan mereka akan analisis setiap dalil-dalil tersebut. Kadang-kadang kita akan jumpa dalil tu macam bercanggah. Quran kata lain, hadis kata lain. Timbul masalah. Dan adakah penyelesaiannya? Apa ni, Quran dengan hadis pun dah tak sama. Quran ni rekaan ke Nabi yang cakap tak betul? Bukan macam tu cara settlenya. Cara settlenya, ini disebut dengan bahasa ringkas, ilmu yang akan settlekan benda ni adalah ilmu usul fiqh. Usul fiqh ni sebab tu tak dia ajar di surau di masjid. Sebab memang itu tak sesuai diajar pada majlis ilmu yang santai-santainya. Orang nak jadi mufti, nak faham metodologi, kaedah istinbat hukum, ni usul fiqh ni wajib belajar. Belajar fiqh ni tak cukup. Sebab belajar fiqh ni apa? Belajar fiqh ni dia macam kalau dalam ekonomi,
produk akhir tu. Kita makan roti kan, kita beli roti dekat 7E contohnya, kedai Aceh. Kita ambil roti tu, itulah produk akhir, kita makan terus. Tapi kalau usul fiqh, proses roti tadi kena pergi ke kilang Gardenia lah dekat Shah Alam. Tengok okey tepung dia macam mana, masak berapa lama, raginya bila masuk, garam berapa banyak, perisa ni masuk kan, kemudian diuli berapa lama, kan. Itu usul fiqh, bagaimana memproses sebuah roti. Usul fiqh memproses hukum syarak. So saya sekarang ni pada pagi ni sedikitlah nak ajak tuan-tuan, bukanlah dalam-dalam sangat, masuk tentang sedikit proses bagaimana kita nak faham betul ke tak betul Islam ni agama yang memaksa dan juga berjihad, mengajak jihad kepada non-Muslim, ya, kepada orang kafir dengan begitu sahaja. Pertama sekali, isu yang saya nak bangkitkan, bila Nabi kata saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang kafir, kenyataan hadis ni telah bercanggah dengan ayat Quran, la ikraha fid din. Allah sebut dalam Quran, tidak ada paksaan dalam beragama. Bermaksud kita tak boleh paksa orang lain, sesiapa pun, walaupun anak sendiri, untuk memeluk agama Islam. Saya katakan anak sendiri tuan-tuan, sebab asbabun nuzul ayat ni turun kepada, antaranya turun pada seorang wanita di Madinah. Wanita ni dia kahwin lama tak dapat anak. Sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi jadi rasul lagi, dia dah kahwin lama tak dapat anak. Kemudian dia ni penyembah berhala, suami isteri. Dia bernazar, kalaulah saya dapat anak, ni dah cuba macam-macam ni, tak dapat-dapat juga. Kalau saya dapat anak, saya bernazar, saya akan masukkan anak saya ke dalam agama Yahudi. Sebab masa itu di Madinah ada ramai orang Yahudi. Orang Yahudi sudah tinggal di Madinah 700 tahun sebelum Nabi kita berhijrah lagi. Jadi bangsa Yahudi di Madinah masa Nabi kita pergi hijrah tu, itu bangsa Yahudi yang sudah mungkin generasi yang ke-8 ke-9 macam tu. Jadi wanita ni kata, kalau anak saya lahir, susah sangat nak dapat anak. Kalau saya dapat anak, saya akan masukkan anak saya ke dalam agama Yahudi. Saya agama lain asal pun tak pun. Tengok-tengok dengan izin Allah lahir, dan dia pun masukkan anak dia ke dalam Yahudi. Dia serah dekat rahib, dekat pendetanya, diajar, disekolahkan dan sebagainya, sampai jadi Yahudi. Bila Nabi datang ke Madinah, mak bapak masuk Islam, anak ni membesar sebagai orang Yahudi. Mak bapak berubah agama daripada penyembah berhala kepada Muslim. Maka mak dan bapak ni cuba nak paksa anak, ajak anak masuk Islam secara paksaan. Anak kata, tak boleh lah mak, saya dah belajar Yahudi ni. Tak boleh, awak kena ikut mak dan ayah. Berlakulah pergaduhan, pertengkaran. Lalu turunlah ayat la ikraha fid din. Walaupun anak sendiri yang kamu nak bawa ke Islam, tapi kalau secara paksaan, itu tidak dibenarkan oleh Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya biar orang yang nak menyembah Allah ni, memilih agama Islam ni, dia memilih dengan kerelaan hatinya. Sebab dia nampak Islam tu indah, maka dia tertarik dan dia sendiri nak mengucap dua kalimah syahadat. Bukan dipaksa. Kita tak mau meramaikan orang yang munafik dalam Islam. Sebab dia takut dengan kita, takut kena bunuh ke, takut kena apa-apa ke, maka dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Hatinya tak pernah langsung mengakui. Apa kualiti umat Islam kalau ramainya macam ni? Maka kita lihat di sini kenyataan hadis yang Nabi kata, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi non-Muslim sampai mereka masuk Islam. Ini bukan kita fahami sebagai Nabi disuruh oleh Allah paksa non-Muslim masuk Islam. Kenapa kita tak boleh kata macam tu? Sebab bercangkah dengan ayat Quran. Allah sendiri dah pesan kat Nabi dan para sahabat dan kita semua, tidak boleh paksa orang non-Muslim masuk Islam. Okey, settle satu isu. Maknanya kita faham di sini, hadis ini, Nabi sebenarnya bukan dipaksa oleh Allah, bukan disuruh oleh Allah memaksa orang kafir masuk Islam. Tapi belum settle satu isu. Habis itu dah dengan pengakuan macam ni, apa pula maksud sebenarnya? Kalau kita tak boleh kata Nabi ni mengajar ataupun diajar oleh Allah paksa, kita nak kata apa? Kita pergi kepada dalil yang kedua. Okey, saya pun nak beritahu konsep dia. Dalam memahami agama Islam ni, hukum Islam ni macam itulah tuan-tuan. Hukum apa pun tak boleh tengok satu dua hadis, satu dua ayat Quran.
Sebab dia nak faham satu hukum ni, dia umpama macam kita nak susun sekeping papan yang ada puzzle. Kan anak kita main papan puzzle tu kan, dia ada gambar kan. Sebelum kita nak tahu ini gambar apa ni, gambar tasik ke, gambar laut ke, gambar sungai ke, gambar binatang ke apa, mesti kena susun semua pada berkenaan, baru kita nampak gambaran yang sebenar. Oh, gambar tasik, okay, kan gambar pantai. Tapi kalau kita ambil papan puzzle tu, kita ambil sekeping dua, kita lekat, kemudian kita main teka, aku rasa tasik ni, seorang lagi kita tak, ini laut, seorang kata tak, ini sungai. Bertengkarlah kita tentang gambaran sebenar. Tapi masalahnya kita belum lagi menyusun dengan sepenuhnya sehingga kita boleh faham. Macam itulah pentingnya kita nak faham nak faham sesuatu hukum agama yang dibahaskan. Tak cukup dengan satu dua dalil. Kita tengok apa dalil-dalil yang berkaitan, kita susun semua, dan kita akan nampak kesimpulan yang ulama akan buat itu berdasarkan semua dalil yang ada. Big picture dia punya hukum dia, ya. Okey, isu yang kedua saya tuliskan nombor 2 adalah perkataan uqatil ni. Uqatil. Jadi dipanggil apa ni? Dipanggil kaedah bahasa Arab. Ini kalau siapa yang belajar hukum syariah ni, antara dalil yang selalu akan diperhujahkan adalah kaedah bahasa Arab. Di sinilah kadang-kadang mungkin tuan-tuan dengar ustaz-ustaz cakap, nak faham hukum syarak kena faham bahasa Arab. Inilah gunanya. Kalau kita sekadar faham terjemahan saja, buku terjemahan, memang tak akan sampai. Okey, dalil kedua adalah kaedah bahasa Arab. Saya letakkan nombor 2 atas uqatil. Kalimat uqatil ini bermaksud saya memerangi. Dan asal perkataannya adalah qatala. Qatala. Ada berapa huruf di sini? 4 huruf. Qaf, alif, ta, lam. Asal qatala, di setiap, ini kata kerja, kata kerja, fi'il madhi dipanggil qatala ni. Asal kalimat qatala adalah qatala. Asalnya adalah qatala. Qatala. Okey. Asal qatala 3 huruf, ya. Kemudian dipecahkan, dicerakinkan sehinggalah jadi ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Asal 3 je, ya. Qatala contohnya, qatala, macam-macam lah pecahan-pecahannya. Cuma saya nak fokus di sini. Qatala yang ni asalnya, perkataan qatala 3 huruf ni asalnya bermaksud membunuh. Jadi perbuatan membunuh ni begini. Perbuatan membunuh bermaksud seseorang yang membunuh orang lain. Jadi bila kita kata Zaid membunuh Umar, contohnya Zaid membunuh Umar, bermaksud kita faham kenyataan ini, oh Zaid yang membunuh Umar, bukan Umar yang bunuh Zaid. Itu satu. Yang kedua, kita faham Zaid bunuh Umar ni mungkin tengah duduk-duduk bawah pokok, tak tahu apa, dia datang dari belakang, dia tikam. Maka itu yang dipanggil membunuh. Ataupun Umar ni macam Qabil Habil kan. Qabil Habil ni, Qabil yang bunuh Habil. Habil dah kata saya tak akan lawan. Jadi kita faham di sini tak berlaku pergelutan lah. Sebab Habil kata kalau kau bunuh, kau akan mensaja akhirat esok, ya. Saya tak akan lawan saudara sendiri. Qabil tak kira nak bunuh. Akhir sekali Qabil bunuh Habil. Maka di sini kita faham Qabil telah bunuh Habil tanpa berlaku sebarang pergelutan. Itu qatala. Tapi kalau qatala, saya bagi contoh, nanti saya pandang balik. Ni tadi qatala Zaidun Umar. Zaidun Umar. Qatala. Kalau saya ambil yang satu lagi, qatala, sama juga dia punya ayat dia, tapi beza tang qatala saja. Beza kat yang awal ni. Kalau yang atas pertama ni, qatala Zaidun Umar, kita faham di sini Zaid bunuh Umar, macam Qabil bunuh Habil. Tanpa ada sebarang pergelutan, Habil cuba pertahankan diri, tak ada. Kalau kita baca qatala Zaidun Umar, dia jadi makna lain. Maknanya masih lagi ada unsur bunuh-membunuh, tapi ayat ini menggambarkan berlaku pergelutan antara Zaid dan Umar. Jadi
Zaid cuba nak bunuh Umar, Umar ada silat, dia lawan, tepih. Umar pertahankan diri, Zaid cuba buat nak bunuh lagi, Umar lawan lagi, berlaku pergelutan. Dia macam ni lah, katalah sekumpulan manusia, ya, dia pergi kat satu tempat. Sampai satu tempat tu ada 3-4 orang. Dia kata, jom kita belasah ni kan. Kita belasah. Oh, yang geng-geng tu 3 orang ni, kita ramai 10 orang. Jadi 3 orang ni tak melawan. Boleh ke lepas tu kita balik, kita kata, korang ni nampak berpuluh-puluh ni balik dari mana? Kami balik tu berperang. Tadi berperang ke belasah? Berperang bermaksud apa? Berperang ni maksudnya kita pergi dan pihak sana lawan balik. Ada pergelutan kan, ada tumbuk menumbuk, sepak menyepak, tepih menepih, ada yang kena sekejap, lepas tu kita bagi balik, lepas tu kita kena balik. Itu namanya berperang. Tapi kalau kita 10 orang lawan 3 orang, 3 orang tu saya tak mau, kita bum, itu namanya perang ke belasah? Belasah. Mana perang? Sebab dia pun tak melawan. Jadi kita dalam situasi qatala Zaid bin Umar, maksudnya Zaid memerangi Umar. Bukan Zaid membunuh Umar dah atas ni. Apa maksud Zaid membunuh Umar? Zaid membunuh Umar atas tadi, ya, Zaid tu dia pergi-pergi kat Umar, dia bunuh terus. Umar tak melawan. Kalau yang bawa qatala Zaid bin Umar, kita faham bahawa perbuatan perang ini dilakukan oleh dua pihak. Satu namanya Zaid, satu lagi namanya Umar. Jadi Zaid dengan Umar ni kedua-duanya melakukan perbuatan saling berperang. Kesalingan itu ada, kesalingan. Siapa menang, siapa kalah tu kita kena baca lagi lah cerita dia. Mungkin Umar menang, mungkin Zaid menang, tak tahu lagi. Tapi yang pentingnya berlaku pergelutan. Baik, kita kembali pada hadis. Nabi menggunakan yang qatala ke qatala? Jawapannya Nabi menggunakan perkataan qatala di bawah sini. Sebab tu saya terjemah tadi, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi. Nabi tak kata umirtu an aqtula yang sini. Kalau Nabi kata saya diperintahkan oleh Allah untuk membunuh orang kafir sampai mereka mengucap syahadah, kita fahamlah ini bukan perang ni. Nabi tangkap sesiapa lah, kurung dalam bilik, paksa lah. Tapi uqatil bermaksud apa? Nah, Allah suruh Nabi memerangi orang kafir. Bila sebut memerangi dengan istilah uqatil, dalam bahasa Arab menunjukkan bahawa perbuatan perang itu bukan sekadar Nabi saja yang buat, tetapi orang kafir juga turut sama memerangi Nabi dan para sahabat. So kita dapat gambaran sini. Oh, maknanya Nabi kata bila dia disuruh untuk memerangi, sebenarnya berlaku peperangan antara Islam dan kafir. Kalau zaman Nabi dulu, antara siapa? Islam dan orang musyrik Mekah, Islam dengan Yahudi, Islam dengan tentera Rom. Jadi berlaku peperangan. Kedua-duanya saling balas-membalas berhari-hari lamanya. Jadi maksud Nabi di sini adalah Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bangkit perang lawan musuh sampailah musuh itu masuk Islam. Dan saya nak bagi tu kesimpulan siap bahawa perang dalam Islam sebenarnya, kalau kita tengok dalam dalil-dalil yang lain, bukan dimulakan oleh orang Islam. Perang dalam Islam berlaku dalam bentuk mempertahankan diri. Jika musuh tak kacau Muslim, maka orang Islam tak perlu memerangi non-Muslim. Bila orang Islam kena bangkit perang sebagai respon, bila tentera kafir datang mengancam keselamatan negara Islam. Bukti yang kata, okay, ini saya faham kaedah bahasa Arab ni, kaedah kedua ni fungsinya apa? Memahamkan kita tentang gambaran hadis ini bahawa Islam, bahawa yang Nabi maksudkan di sini bukan membunuh tapi berperang. Berperang merujuk kepada kesalingan perang antara Nabi dan tentera kafir. Cuma soalan ketiga timbul, dalam bab perang dalam Islam ni, boleh tak Islam memulakan dulu serangan, memulakan ancaman? Hei orang kafir, bagi mesej dulu kan, kami nak datang perang negara kamu ni. Kenapa? Apa salah kami? Sebab korang kafir, korang akan musuh Islam. Ini kan memulakan. Ataupun sebenarnya Nabi hanya dakwah di negara orang kafir. Lepas tu orang kafir tak puas hati, dia pun angkat geng nak langgar negara Islam. Baru Nabi
respon dengan bersiap sedia dengan tentera. Adakah yang kedua ini? Maka untuk kita tahu sebenarnya dalam Islam ni perangnya ini mesti Muslim mula dulu ke tunggu orang kafir yang cari pasal? Kita kena pergi pada dalil yang ketiga, puzzle yang ketiga. Kan saya sebut tadi kan nak faham macam puzzle yang kita susun kan. Puzzle yang ketiga adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah kena faham, baru dibantu kita untuk faham hadis ni. Sebab tu dalam belajar ilmu agama ni, semua subjek yang berkaitan agama kena belajar. Sebab apa? Semua subjek-subjek itu membantu kita sebagai Muslim untuk mendapat gambaran sesuatu, gambaran dalam agama kita tentang sesuatu isu. Dalam sirah Nabi, setakat yang saya baca lah, saya ada ajar sirah di 2 tempat. Jadi saya ajar sirah, saya tak guna kitab lama. Sebab kitab lama ni bahasanya bahasa lama. Jadi bagi saya agak cabaran tu berganda lah. Nak faham jalan cerita lagi, nak faham bahasa tu lagi. So saya kena kurangkan satu cabaran. Saya cari buku yang ditulis oleh ulama Arab yang agak moden. Antara buku sirah yang saya rujuk yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, tajuknya Sirah Nabawiyah. Yang kedua Dr. Shauqi Abu Khalil, salah seorang ulama Syria di bahagian Sirah Nabi, dan beberapa kitab yang lain ya. Sebab tulisan mereka ini tulisan orang kemudian yang lebih menyeluruh lah. Jadi sekat yang saya tengok dalam kitab-kitab sirah, saya tak pernah jumpa lagi peperangan yang Nabi sertai, yang Nabi cetuskan itu dimulakan oleh orang Islam. Kita tengok Nabi berdakwah 23 tahun. 13 tahun pertama di Mekah tak ada peperangan langsung sebab Islam tak kuat. 10 tahun ketika Nabi berhijrah ke Madinah baru ada peperangan. Itu pun dalam 10 tahun. Peperangan yang pertama adalah perang Badar. Badar pada tahun kedua hijrah. Dan peperangan terakhir yang Nabi sertai adalah peperangan Tabuk. Yang ni jika tak salah berlaku pada tahun ke-9 hijrah. Nabi hidup sampai tahun ke-11. Tahun ke-10 Nabi pergi buat haji. Tahun ke-11 Nabi meninggal pada bulan ke-3, bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul, bulan ke-3. Jadi antara perang Badar sampai perang Tabuk ini, setakat yang saya bacalah daripada huraian para ulama, tak ada satu peperangan pun yang Nabi kata kat sahabat, kita ni dah lama tak cakap pasal, jom kita nak makan siapa hari ni? Oh, pok-pok tu kafir lagi, jom kita angkat geng. Tak pernah lagi macam tu. Daripada Badar sampai ke Tabuk, peperangan yang berlaku sebab ada Nabi jadi ketua ataupun Nabi hantar wakil batalion, itu semua bermula bila musuh yang cari pasal. Nabi ada risikan dia di Badar. Risikan Nabi bagi tahu, kata orang Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia dengan 1,000 orang. Di Uhud jelas sekali orang Mekah datang sebab nak balas dendam kalah dalam perang Badar. Perang Ahzab, perang tentera bersekutu, perang Khandaq, Qorib-Parit, itu gabungan Quraisy, gabungan Yahudi, gabungan Bani Ghatfan. Punca peperangan ini berlaku bila salah satu kelompok Yahudi yang baru dihalau oleh Nabi keluar daripada Madinah. Mereka pergi ke Mekah menghasut orang Mekah, jom kita angkat geng lawan Muhammad di Madinah. Okey, yang Yahudi kena halau ni sebab apa pula? Adakah kerana mereka kafir? Bukan. Kerana mereka khianat perjanjian. Carilah perang apa pun. Setakat yang saya baca, tak ada satu perang pun yang saja-saja Nabi duduk pokok dengan sahabat, kita ni dah lama dah tak cari pasal ni, jom kita tunjuk sekali kekuatan kita. Tak ada. Semuanya, termasuk perang Tabuk ni, lawan Nabi adalah tentera Rom. Rom masa itu tinggal di Syam. Tabuk ni di mana tuan-tuan? Tabuk ni di utara Saudi, sempadan Jordan dengan Saudi. 600 km lebih kurang daripada Madinah ke Tabuk ni. Berlaku di musim panas. Tuan-tuan, musim panas, siapa pernah buat haji, buat umrah musim panas Saudi, 40 darjah Celsius kan. Zaman tu Nabi kita naik unta 40 darjah Celsius, bukan naik train. 600 km perjalanan sampai di sempadan di Tabuk. Tapi peperangan ini tidak berakhir dengan peperangan. Sebab Nabi sampai di Tabuk, Nabi tunggulah tentera Rom turun. Tapi tentera Rom tak turun-turun, tak datang-datang ya. 2 minggu Nabi tunggu kat situ, mereka tak datang. Dan kenapa Nabi
cetuskan perang Tabuk. Ini nampak gaya macam Nabi yang pergi ke sana kan. Sebab risikan Nabi memberitahu bahawa tentera Rom di Syam sedang bersiap sedia dengan tentera yang besar untuk langgar Madinah. So Nabi mesyuarat, Rom nak datang, kita nak berperang di mana? Nak tunggu di sini, kita lawan di luar Madinah, ataupun kita nak pergi ambush mereka? Bincang dengan sahabat kan. Bincang sekali. Kata sahabat, walaupun kita tak ramai, maksudnya berbanding dengan tentera Rom, kita ni tak ramai, Rom lagi ramai, tapi biar kita buat kejutan psikologi, kita yang pergi kat diorang. Jadi bukan kerana Nabi kita nak cari pasal, bukan, tapi kerana ada ancaman baru responnya pergi. Jadi di situ sirah Nabi membantu faham di sini. Okey, maknanya bila Nabi kata saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kafir, perintah ini datang dalam konteks mempertahankan negara. Bukan diperintahkan ni, Muhammad nampak lama berehat ni kan? Ada satu puak ni tak masuk Islam ni, pergi hantar tentera, ya, paksa mereka. Bukan. Konteksnya adalah bila ada ancaman, baru Nabi akan diperintahkan oleh Allah perang mereka. Sebab dah bertemu dalam perang, pilihlah hujungnya awak nak masuk Islam ke apa. Tapi kalau awak tak, kalau awak duduk saja kat negara awak, kami datang dakwah je lah, tak paksa-paksa. Cuma timbul juga isu. Baik, kalau berlaku peperangan, katalah orang Islam menang, orang kafir kalah, kena tawan kan orang kafir. Adakah boleh kita kata, sekarang ni awak tawanan, pilih nak masuk Islam ke nak mati? Pun bukan macam tu juga. Ini salah satu juzuk hadis saja yang cerita kalau perang ni berakhir dengan memastikan musuh masuk Islam. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, kitab fiqh ni dia macam produk akhir lah, produk hukum yang akhir. Maksudnya siapa yang malas nak baca tentang proses hukum tu berjalan macam mana, bukalah kitab fiqh, sebab ulama terus bawa hukum kan, bawa kesimpulan. Dalam kitab fiqh, dalam bab perang, bila habis peperangan, orang tawanan kafir itu akan diberi 3 atau 4 pilihan. Saya ingat 3 je lah. Katalah dah habis perang, orang tawanan orang kafir, maka terpulang pada pemimpin, sama ada nak tanya, okey, kami tawarkan kamu masuk Islam. Kalau masuk Islam, kamu jadi saudara kami. Itu pun bukan paksa, tawarkan. Katalah nak masuk, okey nak masuk, alhamdulillah, kita ajar syahadah, pun kita ajar agama Islam. Kalau tak nak masuk pun tak dipaksa, sebab la ikraha fid din. Habis itu kalau tak masuk Islam, option kedua, mungkin pemimpin akan bunuh. Tapi bunuh bukan kerana tak masuk Islam, bunuh kerana mungkin tawanan itu kalau dilepaskan akan jadi ancaman kepada Islam pula. Dalam sirah Nabi ada yang tawanan perang Nabi bunuh, sebab dia ni kepala masam, jahat betul. Dia ni yang akan cetuskan masalah balik pada Islam. Kita tak mau, mungkin dibunuh, bergantung pada budi bicara. Ataupun kalau tak dibunuh, dia tak nak Islam, mungkin dijadikan hamba sahaya. Dia ni nak bunuh macam tak padan, kalau dilepaskan mungkin ada bahaya, jadikan hamba sahaya. Yang keempat, dilepaskan macam tu saja, dalam keadaan dia non-Muslim juga. Cuma duduk bawah kerajaan Islam, kena bayar jizyah, iaitu satu cukai. Cukai ini lebih murah daripada zakat yang dibayar oleh orang Islam. Ini yang disebut dalam sejarah oleh orientalis. Cukai yang dikenakan pada non-Muslim lebih rendah daripada zakat yang dibayar oleh orang Islam itu sendiri. So dia tidak membebankan sebenarnya, ya. Okey. Jadi sirah Nabi mengajar kita bahawa dalam sirah tidak ada satu pun peristiwa perang yang dimulakan oleh orang Islam, oleh Nabi SAW. Sebaliknya, peperangan di zaman Nabi semuanya berpunca sebagai respon kepada ancaman yang ditimbulkan oleh pihak musuh. So kita faham hadis ini dalam kerangka apa? Dalam kerangka suruhan Allah pada Nabi untuk berperang ni jika ada ancaman, ya. Kemudian yang keempat, puzzle yang keempat, ini sebagai pengukuhan kepada yang sirah tadi, yang kata, mungkin setengah orang kata, betul ke Ustaz, Nabi ni tak pandai cari pasal. Ada ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 190,
Ya. Ayat saya tulis atas sini lah, bawah sangat. Yang keempat, ni puzzle yang keempat, ataupun kita kata bukti yang keempat untuk memahami gambaran sebenar, big picture tentang hadis ke-8 ini, hadis ke-8 dalam Arba'in Nawawiyah. Yang keempat adalah ayat 190 Al-Baqarah. Apa ayat itu berbunyi? Waqatilul ladzina waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Bermaksud Allah kata, dan perangilah kamu wahai orang Islam di jalan Allah akan orang kafir yang memerangi kamu. Tengok macam mana Al-Quran kata, dan perangilah orang kafir di jalan Allah itu orang kafir yang memerangi kamu, dan jangan melampau. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampau. Boleh rujuk 190 surah Al-Baqarah. Dalam ayat ini, sebagian ulama tafsir kata ayat ini mengukuhkan lagi yang sirah Nabi semua, yang la ikrah fiddin, iaitu secara tersurat. Tersurat ni dalam bahasa usul fiqh dipanggil al-mantuq. Mantuknya adalah Allah suruh kita perangi non-muslim, orang kafir yang memerangi kita. Itu yang tersurat. Yang tersirat, mafhum dipanggil, maknanya orang kafir yang tidak memerangi kita, Allah tak perintahkan kita memerangi mereka. Perang ke atas orang kafir adalah kepada mereka yang mencetuskan serangan dan ancaman ke atas kita. Orang kafir yang tak cetus ancaman dibiarkan. Ayat Quran ini, kesimpulan ayat ini dibuktikan dengan sirah Nabi juga. Ada sirah yang mendukung dia. Apa dia? Tuan-tuan perasan bila Nabi kita berhijrah ke Madinah, sampai-sampai di Madinah masyarakat majmuk. Ada orang Arab asal, Khazraj dan Aus, ada orang Yahudi, 3 kabilah besar, Bani Qainuqa', Bani Nadir, Bani Quraizah. Adakah Nabi sampai-sampai di Madinah, jom, ni jahat geng-geng Yahudi ni, dia tahu kata nama aku disebut dalam kitab Taurat, so beriman, dia orang tak nak beriman, jom kita angkat geng, gabung orang Mekah Madinah, hentam cukup-cukup orang Yahudi. Ada tak macam tu? Tidak ada. Apa yang ada? Yang ada adalah Nabi kita buat piagam Madinah. Tuan-tuan boleh google piagam Madinah dalam bahasa Melayu. Piagam Madinah tu antara lain adalah mengatur hubungan sosial antara warga negara Madinah, dan warga negara Madinah ini terdiri Muslim dan Yahudi. Antara yang saya ingatlah dalam piagam Madinah tu ada 60 ke 50 lebih klausal. Antaranya adalah Nabi kata orang Yahudi adalah warga negara sama dengan orang Islam di Madinah. Nabi memasukkan Yahudi sebagai warga negara. Dan Nabi kata orang Yahudi hendaklah berganding bahu dengan Muslim, Muslim hendaklah berganding bahu dengan Yahudi dalam mempertahankan serangan daripada pihak luar. Jadi Yahudi itu kafir, dan Nabi tak perangi mereka. Sebab apa? Mereka adalah warga negara. Selagi mereka tak perangi Nabi, mereka tak khianat Nabi, inilah ayat yang kita faham secara mafhum tadi, tersirat tadi, yang bila Tuhan suruh perangilah orang kafir yang perang kamu, artinya orang kafir yang tak perang kamu itu bukan sasaran senjata kita. Menariknya, wala ta'tadu dalam ayat ni juga, jangan melampau. Al-Imam Al-Qasimi, salah seorang ulama tafsir, dia kata apa? Wala ta'tadu bermaksud la tabda'uhum bil qital. Jangan melampau di sini bermaksud jangan kamu memulakan perang ke atas mereka. Kata Imam Al-Qasimi, jangan kamu mulakan perang ke atas orang kafir, kerana Allah tak suka orang melampau, ekstrim. Jadi tafsiran dan juga ayat Quran ini memperkukuhkan, saling memperkukuhkan idea yang kita bawa ini. Dan yang terakhir saya kira, dia sebenarnya banyak fiqh jihad yang Dr. Yusuf Qadawi tulis tu, satu jilid tebal ni, kalau 2 jilid tebal dulu kan. Tapi saya ringkaskan saja. Ayat Quran yang untuk yang terakhir lah dalam kita punya sesi yang ringkas ini, surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat 8 Al-Mumtahanah.
Tahana. Ini surah dalam juzuk yang ke-27. Ada satu ayat yang berbunyi, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat ini yang terakhir ni dia mengukuhkan yang ini, Baqarah 190, mengukuhkan yang sirah Nabi juga, mengukuhkan yang kaedah bahasa Arab dan juga hadis ni. Ayat ini la yanhakumullah ni bermaksud Allah tidak melarang kita orang Islam untuk berbuat baik kepada orang bukan Islam. Kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kita kerana agama kita, yang tidak menghalau kita daripada negara kita. Maksudnya dia nak ambil tanah kita lah dengan cara ketenteraan dan sebagainya. Dan Allah kata, dan Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maksudnya Allah bagi isyarat bahawa kita melakukan kebaikan kepada orang non-Muslim yang tak musuhi kita ni sebahagian daripada keadilan Islam, dan Allah suka prinsip keadilan, orang-orang yang melakukan keadilan. Jadi dalam ayat ini mengukuhkan lagi ayat tentang bahawa hubungan kita dengan non-Muslim ni asalnya adalah hubungan aman, sehingga mereka yang memulakan ancaman agama dan pemilikan atau negara kita. Sebab Allah kata Tuhan tidak menegah kamu berbuat baik. Kita kawan dengan acong, kita kawan dengan jiran-jiran kita yang non-Muslim, kita main futsal sekali mungkin, kita jumpa kat mana-mana kan, dia pun okey, kita pun okey. Tak salah yang betul kata Allah, selagi dia tidak menzahirkan peperangan kerana agama. Dia tak pasti kita kerana agama kita, maka dia pun mengancam kita, dia nak angkat belasah kita, ataupun adalah ancaman-ancaman yang membahayakan nyawa kita, ya. Baru kita boleh jangan berbuat baik pada dia dah, sebagai langkah awal lah, dan bersiap sedia, ya. Jadi kalaulah, silakan, kalau misalnya kita boleh sesuka hati memerangi non-Muslim, maka itu menunjukkan bahawa agama Islam yang kita bawa ini, dia tidak mengajak kepada kesejahteraan. Dan yang terakhir, yang keenam, hadis Nabi, la tatamannu liqa'al adu fa idza laqitum fathbutu. Mengukuhkan lagi apa yang kita cakap, Nabi kata jangan kamu bercita-cita nak cari musuh, tapi kalau terpaksa bertembung, tetap dan sabarlah berhadapan dengan mereka. Maksudnya kita ni kalau tak ada apa-apa, situasi boleh bincang-bincang. Kalau ada isu lah kita bincang. Kalau tak ada isu, kita berbuat baik. Sebab Nabi kata jangan kamu bercita-cita nak jumpa musuh. Bahasa Melayu kita, jangan musuh, jangan dicari. Sebab kalau dah berlaku peperangan, yang menang mungkin jadi arang, yang kalah mungkin jadi abu. Bukan takat nyawa, mungkin ekonomi masalah, kestabilan hilang dan sebagainya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, hadis ke-8 dalam kitab Arba'in Nawawiyah, kalau tuan-tuan jumpa, inilah maksud yang saya cuba kongsikan, yang saya petik daripada dua kitab tadi, kitab Fiqhul Jihad dan Al-Jihad fil Islam, yang ditulis oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dan saya fikir ini pandangan yang paling seimbang, paling sederhana, ya, dan disokong oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis dan kaedah bahasa Arab yang mu'tabar. Kita tak bolehlah berpandangan mengatakan bahawa hadis ni insist kita, mengajak kita supaya lepas ni nampak je orang kafir, kan? Kita kena susahkan dia. Bukan macam tu. Hubungan kita pada asal tetaplah aman dan damai. Tak boleh kita memulakan masalah, ya. Sebaliknya kita kena jadikan mereka sasaran dakwah kita. Bila dakwah ni ada dua, sama ada kita ajak ataupun kita tunjuk akhlak yang baik. Wallahu ta'ala alam. Dari itu yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Saya harap sampailah mesejnya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab sajalah saya nak share juga berikutan beberapa salah faham yang berlaku. Dan salah faham tu bukan sekadar berlaku pada non-Muslim, orang Islam pun salah faham. Saya kecil-kecil dulu sekolah agama, kami juga pernah salah faham dengan hadis ni.
bila salah seorang guru kami, masa tu saya dah jadi 5. Masa tu dia suruh kami buat kerja, menulis kat ni, kat papan hitam. Dia duduk kat depan, dia cerita. Hampa tahu tak, dia orang Kedah kan. Dia kata Cina dekat Malaysia ni kita boleh curi harta dia. Sebab mereka ni harbi katanya kan. Ni cerita tahun 90-an dulu ni. Dia cakap macam tu tuan-tuan. Sabtu berikutnya kawan-kawan saya ramai pergi Jitra, bawa beg. Masa tu kedai tak ada CCTV semua kan, kedai supermarket ni. Mereka balik penuh beg. 5 orang balik penuh beg. Dalam tu ada Walkman, ada headset tu kan, shuttle. Masa tu Malaysia baru menang Piala Thomas kan, semangat 3-2 dengan Indonesia. Apa lagi, tak segala apa yang dia sempat skor, kami skor semua kan. Jadi benda dia viral kat Selama sekejap. Sampai bila pelajar-pelajar lain yang tengok, hampa ni macam mana boleh curi? Ustaz tu kata boleh curi sebab Cina ni kafir harbi. Memang dalam kafir harbi ni, kafir yang memerangi kita. Di medan perang mereka boleh dibunuh, harta mereka boleh dirampas. Tapi ustaz ni dia tak faham. Walaupun dia ustaz juga, tapi dia tak faham. Dia cakap macam tu, budak-budak ni curi. Jadi sebahagian pelajar kat Salman tu kata, "Ish, Sabtu depan kami nak kena pergi. Kedai mana hang pergi? Supermarket mana hang pergi? Kami tak pergi." Tak sempat berlaku Sabtu depan, benda ni dikhabarkan pada pengetua almarhum, pengetua kami Jemaah Haji Mesir. Dia panggil ustaz tu. Panggil ustaz tu depan-depan kami. Dia marah ustaz tu depan-depan pelajar. Terkejut kami. Guru kena marah. Antara yang saya ingat, dia kata, "Entah jangan pandai-pandai," dia kata. Hadis yang kata suruh perang ni bukannya sebarangan. Dia dalam konteks perang, dalam konteks Islam diancam. Kita duduk di sini di Kedah ni ada ancaman apa? Dia menjaga kat kedai dia aja. Dia tak ancam kita pun. Tak ada kafir harbi di Malaysia, dia kata. Oh, jadi dia pun minta maaf semua. Ya. Tapi saya tak tahulah kawan-kawan yang curi itu dia pulangkan ke, dia terus ini. Saya tak tahu itu, kami tak ingatlah. Tapi nak ceritanya, kami di sekolah pondok pun belajar Arba'in Nawawi ni pun belajar pun salah faham juga. Cuma lepas tu lah, bila kita besar, kita update, kita baca, luaskan pembacaan, baru kita nampak, oh hadis ni bukanlah ada isu pun. Dia dalam konteks ya, ketika ancaman berlaku. Dan kefahaman ini disokong oleh beberapa poin yang saya sempat kongsikan pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.